Ramai yang bertanya apa itu wasiat. Jadi wasiat ni ada 3 makna. Pertama, kita melantik wasi. Wasi ni apa maksudnya? Pentadbir, ya. Jadi semasa hidup, contoh saya sebagai seorang suami melantik isteri saya untuk menjadi pentadbir kepada harta pusaka saya. Itu maksud wasiat yang pertama. Maksud wasiat yang kedua, kan, saya berpesan kepada isteri saya, kan, ataupun kepada anak-anak saya. Ini namanya nasihat agama ataupun pesanan takwa, kan. Saya pesan, saya berwasiat kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, kan, janganlah tinggalkan solat, kan, jaga aurat, jaga hukum hakam Allah, yang wajib tu dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, kan. Jangan bergaduh sesama adik-beradik, bersilaturahim, kan. Setiap hari Jumaat contoh, kan, bacakan Yasin untuk saya, hadiahkan pahalanya untuk saya. Ini contoh, kan. Jadi ini namanya wasiat, kan, wasiat takwa ataupun pesanan agama tadi. Ini maksud wasiat yang kedua, kan. Adapun maksud wasiat yang ketiga ialah sedekah jariah, kan. Semasa hidup saya berpesan kepada isteri ataupun isteri berpesan kepada saya, kan, nanti, kan, bila saya dah tak ada, kan, harta pusaka yang tinggal tu, sedekahkanlah, kan, 10% ke 10,000 ke masjid sekian, ke asrama sekian, kan. Untuk apa sebenarnya? Untuk sedekah jariah. Tu 3 maksud wasiat. Jadi mudah-mudahan dengan 3 maksud penjelasan tadi, kita clear lah tentang yang dikatakan wasiat itu ialah pertamanya melantik pentadbir, keduanya kita nak berpesan untuk benda-benda yang baik kepada waris-waris kita, dan yang ketiga ialah berwasiat dengan niat untuk sedekah jariah. Kenapa nak berwasiat, ya? Jadi selaku ibu, selaku ayah, suami, isteri, siapa-siapalah, abang kakak ke, selagi mana kita ni hidup ni, kita ada harta, ada perkara yang tak selesai lagi, contohnya ada hutang, jadi memang wajar sangatlah kita berwasiat. Pertama-tamanya kita berwasiat kepada suami, kepada isteri, contohlah, kan. Oleh kerana suami isteri tadi telah dilantik menjadi pentadbir, jadi kita beritahu, kan, abang, kan, nanti bila saya dah tak ada, kan, contoh yang nanti bila saya dah tak ada, awak uruskanlah harta pusaka saya ni elok-elok, kan. Sebab apa? Sebab bila kita tak melantik pentadbir dan kita tak berpesan kepada pentadbir, nanti bila kita meninggal, harta kita tu terbiar saja. So bila dah terbiar ni, masalah dia banyak. So akhirnya harta pusaka tidak diuruskan. Tu satu. Yang kedua, kenapa kita nak kena berwasiat? Sebab boleh katakan kita semua ni ada hutang. Apa hukum bayar hutang? Hukumnya adalah wajib. Jadi bermakna kita berwasiat kepada pentadbir untuk menjelaskan hutang-hutang kita. Itu dia. Kalau tidak, nanti kita sangkut di alam barzah sana. Yang ketiga, sebab kita tadi nak bersedekah jariah, kan, keluarkan 5,000, keluarkan 500, kan, sedekahkan ke masjid sekian, surau sekian, kan. Jadi sebab atas dasar itulah kita nak kena pesan lagi kepada kita punya pentadbir itu untuk apa dia? Untuk melaksanakan kita punya sedekah jariah. Kalau tidak, nanti kita duduk dalam kubur, duduk dalam barzah, duduk tunggu ni mana pahala tak sampai-sampai ni. Rupanya kita lupa nak pesan kepada pentadbir tadi itu untuk melaksanakan kita punya sedekah jariah, kan. Jadi ini antara penerangan lah kenapa perlunya kita ni berwasiat. Kalau tidak, nanti harta pusaka kita akan tertangguh, tak diuruskan, hutang-hutang kita pun tidak dijelaskan, tidak dilunaskan. Lepas tu kita punya sedekah amal jariah tadi pun tidak dilaksanakan, kan. Jadi amat pentinglah semasa hidup ni kita berwasiat, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Yasin, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarjun. Berapa ramai orang telah meninggal dunia merintih, merayu, menangis pada Allah SWT untuk dihidupkan kembali. Kenapa? Sebab masih hidup dulu lupa nak berwasiat, antaranya tentang pengurusan pusaka, hutang dan sedekah jariah. Okey, macam mana pula kita nak berwasiat, kan? Sebab wasiat ni boleh suka-suka ke, suami isteri sebut pada suami, sebut pada isteri, kan. Jadi pada dasarnya wasiat ni ada rukun dia. Rukun ni maknanya kena ada benda-benda tadi tu. Sebab kalau tak ada, nanti susah. Contoh, rukun wasiat ni ada 5. Pertama, orang yang nak berwasiat itu sendiri. Contoh macam saya lah, saya selaku ayah, saya selaku suami, ada, kan, sesuatu yang saya nak wasiatkan. So maknanya kena ada pewasiat itu sendiri. Yang kedua, orang yang akan melaksanakan wasiat tadi tu, kan. Itu namanya wasi pentadbir. Contoh macam kalau suami saya yang berwasiat, isteri yang akan melaksanakan itu wasiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa barang yang kita nak wasiatkan? Bayarkan hutang saya, kan, laksanakan sedekah jariah saya, ni rumah ni macam mana, tanah ni macam mana, duit ni macam mana. Itu barang yang nak diwasiatkan.
Ketiga, dia punya ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni maknanya saya lantik awak ya. So isteri kita pun ya saya terima lantikan tersebut. Caranya kalau dalam dokumen pula kita tanda tangan sebagai pewasiat, dia akan tanda tangan sebagai wasiat atau pentadbir wasiat. Lepas tu kena ada 2 saksi kan, paling kurang 2 saksi lah. Anak bawah atas 18 tahun pun boleh kan, kena ada saksi. Dan kalau zaman sekarang ni kalau boleh kita tulis elok-elok kan, Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Ghazali Ibrahim itu sebagai pewasiat lah kan. Dengan ini melantik isteri saya sipulan-sipulan sebagai orang yang akan melaksanakan itu wasiat. Lepas tu hutang-hutang saya hendaklah dilunaskan kan, sedekah jariah saya hendaklah dilaksanakan. Itu namanya barang yang diwasiatkan. Ataupun rumah ni beri pada siapa, tanah ni beri pada siapa, ini contohlah kan. Lepas tu kena ada ijab dan kabul. Saya sebagai pewasiat tanda tangan, isteri sebagai pelaksana wasiat dia akan tanda tangan. Lepas tu kena ada 2 orang saksi. Saksi pun tanda tangan juga di bawah kan. Lepas tu bila kita dah buat dokumen elok-elok, kita kepilkan kita punya dan keperluan-keperluan dokumen dan sebagainya, kita filekan elok-elok, kita simpan. Nanti dokumen tadi akan digunakan bila mana kita meninggal dunia untuk urusan-urusan tertentu.